السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu pada tahun yang baru ini, 3 Muharram 1443 Hijrah. Semoga tahun yang baru ini kita mendapat rahmat, mendapat hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang teladan pengajaran daripada ayat yang ke-50 yang telah pun kita baca pada hari Jumaat yang lalu, yang mana ayat 50 kita telah pun mengetahui bahawasanya Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah telah memerintahkan malaikat supaya sujud kepada Adam. Para malaikat tanpa bertangguh mereka terus sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak menunaikan perintah Allah, maka Allah menggelarkan iblis itu di kalangan orang-orang yang fasik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah pun membuat kencaman. Allah telah membuat kecaman terhadap mana-mana manusia yang telah menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai yang perlu diikuti, sedangkan iblis itu telah melanggar perintah Allah. Iblis itu telah pun menunjukkan sifat kefasikannya. Jadi daripada ayat 50 ni, apa yang kita dapat ambil teladan, lihat muka surat. Teladan dia berada pada muka surat 311 bagi nota bercetak. Manakala PDF secara soft copy, tuan-tuan boleh lihat slide nombor 621. Okay, muka surat 311, slide nombor 621. Ayat ke-50 yang telah pun kita baca minggu lepas, ada 4 teladan yang boleh kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Tindakan pertama setelah kita faham ayat 50 itu, kita kena mencontohi para malaikat, yang mana para malaikat ini mempunyai sifat bersegera memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ayat 50 kita tahu malaikat Allah minta dia sujud, dia terus sujud. Maka daripada ayat itu kita ambil pelajaran, kita kena tiru macam mana malaikat kalau Allah perintah kepada mereka sesuatu, mereka bersegera. Dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat lain, seperti mana surah Al-Anfal ayat yang ke-20, yang mana ayat ini menyuruh kepada orang beriman supaya ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Jadi surah Al-Anfal ayat 20 ini ayat lain dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jangan berpaling sedangkan ketika itu kamu mendengar. Ada satu lagi ayat lain, iaitu surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya, muka surat 312 ayat ni ditemui dalam nota ni, yang mana surah Al-Anfal ayat 24 ini adalah ayat yang Allah menyebut kalau Allah perintah, Allah panggil, maka kita kena buat apa? Istajibu lillahi walirrasul
idza da'akum lima yuhyikum. Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasul apabila dia menyuruh kamu kepada perkara-perkara yang memberi kehidupan kepada kamu. Jadi ini adalah dua ayat yang menjadi sokongan, menjadi pengukuhan kepada teladan yang pertama. Ya, contoh Allah perintahkan kita solat. Muazzin panggil kita supaya sembahyang. Maka tindakan kita, kalau tidak ada seboleh-bolehnya, segera. Ya, kita meniru sifat malaikat. Okay, teladan yang kedua yang kita dapat belajar pada ayat yang ke-50, dia menjadi tindakan yang perlu kita lakukan. Kita kena jauhkan sejauh-jauhnya sifat sombong. Ini kita jadikan sepadan kisah Iblis. Iblis dia tak mau sujud kepada Adam kerana dia mempunyai sifat sombong. Okey, definisi sifat sombong, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, sewaktu kita bentang ayat 34 pada bulan yang lalu, kita pernah ceritakan apakah definisi sombong. Saya ulang kembali, apa itu definisi sombong? Seperti mana sabda Nabi SAW, sombong itu adalah batarul haqq wa ghamatun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Ini sifat yang ada pada iblis. Perintah Allah itu benar, sepatutnya ikut. Lepas tu dia merendahkan Adam. Itulah sifat sombong. Namun pada kali ini saya ada menukilkan apakah impak, apakah kesan buruk jika sifat sombong ini tidak dibersihkan. Kalau kita mati dalam keadaan memiliki satu zarrah sifat sombong, dia memberi kesan yang sangat buruk. Kesan yang pertama, ia merupakan dosa yang awal-awal dilakukan oleh makhluk. Kita bayangkan, dalam banyak-banyak dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada pencipta adalah dosa sombong. Siapa dia yang buat dosa pertama tu? Adalah iblis. Yang kedua, sombong ini akan membawa kepada menjadi kufur. Sombong boleh menjadikan seseorang itu jatuh kepada kafir. Yang ketiga, orang yang sombong ni ketika dia mati, dia akan mendapat siksaan. Maksudnya kalau dia mati tu, dia mati dalam keadaan sangat teruk. Setiap kesan ni sebenarnya dia ada dalil-dalil dia. Ada ayat Quran, ada hadis. Cuma saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak masukkan setiap kesan ni dalil dia apa. Sebab saya fikir dah panjang-panjang dah nota ni. Sebab tu saya hanya letakkan isi penting dia saja. Tapi tak apa, kalau tuan perlukan ayat mana nak rujuk kesan yang kedua ni, kalau sombong bawa kepada kafir. Okey, contoh kita tengok ayat ni. Kalau kita tengok ayat surah Al-Baqarah 34, kita jumpa Allah kata syaitan tu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Okey. Kemudian yang keempat, orang yang sombong ketika dia mati, rohnya tidak akan dapat melipasi pintu langit, walaupun langit yang pertama. Dia ada dalil dalam Quran, dia ada dalil dalam hadis tadi. Maksudnya orang mati ni, kita kalau mati, roh kita akan dibawa naik ke langit. Tapi kalau orang yang sombong, rohnya tidak akan dibawa oleh Allah melepasi walaupun satu pintu langit. Yang kelima, sombong ini sudah pasti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang keenam, sombong ini kalau dia masuk neraka, dia dapat azab yang hina dan pedih. Yang ketujuh, orang yang sombong ni sudah pasti dihalang oleh Allah masuk ke dalam syurga. Sebab syurga bukan tempat orang yang sombong. Yang ke-8, sombong ini tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla
Kesan yang kesembilan, orang yang sombong ni dia ada karakter suka menentang ayat-ayat Allah. Yang ke-10, orang yang sombong ni sampai satu ketika Allah kunci hati dia, Allah matikan hati dia. Dan yang ke-11, orang yang sombong dia boleh dan dia suka melakukan kejahatan dan kerosakan di muka bumi. Ke-11 kesan ini sebenarnya ada ayat Al-Quran yang berkaitan dan juga ada hadis Nabi SAW yang berkaitan. Maknanya 11 kesan ni bukanlah hanya pendapat semata-mata, tetapi ada daripada ayat Quran dan hadis. Baik, kita masuk ke ladang yang ketiga. Tindakan yang ketiga, ayat 50 yang kita belajar, kalau Allah kata iblis itu dia telah melakukan kefasikan, maknanya kita semua seboleh-bolehnya menjauhi sifat orang-orang yang fasik. Apa tu fasik? Kita ulas pada minggu lepas. Fasik bermaksud keluar daripada ketaatan. Jadi kita kena jaga diri kita. Jangan kita terkeluar daripada tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul. Kalau kita keluar saja daripada mentaati Allah dan Rasul, kita digelar sebagai orang yang fasik. Dan tindakan yang keempat yang boleh kita ambil bermula daripada pagi ini, kita kena cari jalan macam mana nak jauhkan syaitan ini. Kenapa? Kerana syaitan merupakan musuh yang paling utama kepada manusia. Kita kadang-kadang suka gaduh dengan orang, kan? Gaduh dengan kumpulan ni, dia musuh kita sampai kita declare sampai matilah aku bermusuh dengan dia. Sebenarnya di sebalik kita bermusuh dengan orang tu, sebenarnya adanya syaitan. Syaitan ni lah dia akan menjadi penghasut kepada manusia supaya bergaduh. Jadi tindakan kita kena jadikan syaitan tu adalah musuh kita yang paling utama, yang paling nyata. Okey, saya nukilkan dalam nota tu, tuan-tuan akan jumpa ada 13 tempat di dalam Al-Quran yang Allah ulang-ulang 13 tempat, 13 kali. Dalam ayat-ayat Quran Allah kata syaitan itu musuh kamu yang nyata. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ada 13 tempat. Tempat tu di mana? Kalau tengok dekat nota tu, saya tak bawa lah ayat dia. Cuma saya nyatakan sahaja. Contoh, ayat yang kedua, surah yang kedua, ayat 168. Surah yang kedua, ayat 208. Contoh lain, surah yang ke-36 ayat 60. Okey, surah 36 surah apa? Surah Yasin ayat nombor 60. Nanti kalau buka Quran, tengok nombor surah tu. Saya tak letakkan nama surah, tapi saya letakkan hanya nombor surah saja. Surah ke-6, surah ke-7 macam tu. Sebelah tu adalah ayat. Okey, saya bawa satu contoh. Surah yang ke-36 ayat 60 yang merupakan tempat yang ke-13. Allah menyebut tentang syaitan itu apa pada manusia. Kita tengok surah Yasin ayat 60. Buka surat 444 dalam Quran jumpa ayat 60 ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Allah kata apa? Bukankah aku dah perintah kepada kamu wahai anak-anak Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan tu. Sembah maksud dia apa? Mentaati syaitan, ikut hasutan syaitan. Itu dipanggil sembah syaitan. Kenapa Allah kata jangan sembah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata apa? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Betul tak tuan-tuan? Siapa musuh kita sebenarnya? Musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Jadi sepatutnya kita kena berperang lawan dengan syaitan. Baik.
penutup pengisian pada pagi ni ada dinyatakan apakah solusi, apakah jalan untuk kita menjauhi diri kita daripada syaitan. Okey, cara yang pertama adalah kita kena sentiasa meminta perlindungan kepada Allah dengan bacaan isti'adah. Antaranya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika kita baca a'udzu billahi hamzihi wa nafsihi pun boleh. Maksudnya cara pertama adalah memohon, membaca isti'adah, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Cara pertama ni pun ada dalil-dalil dia yang menyokong. Cuma saya minta maaf banyak-banyak, saya tak letakkan. Cara pertama ni dalil dia apa? Ayat Quran dia apa? Tapi kalau tuan-tuan nak maklumat tu, insya-Allah nanti saya akan bagi pada nota edisi yang kedua. Kemudian cara yang kedua, kita berwuduk. Berwuduk ni terutama dalam keadaan kita marah. Marah ni, dan ada panah baran, marah. Maka Nabi syorkan antara cara nak hilangkan marah, antaranya berwuduk. Kerana Nabi kata syaitan ini daripada api. Marah ni seperti api. Maka api nak padam dia dengan air. Maka kalau dah marah, padam dia dengan air. Maka airnya antaranya berwuduk. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, kita boleh amalkan membaca suratul Baqarah. Surah Baqarah ni sangat dianjurkan baca kalau kita masuk rumah baru, dalam rumah, dalam pejabat, baca Al-Baqarah. Kalau dulu kita suka baca Yasin, kita teruskan baca, tapi kena top up dengan baca surah Al-Baqarah. Sebab syaitan akan lari mana-mana rumah yang dibaca suratul Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya, yang ini, yang maklumat ni saya perincikan dekat cara pertama tadi. Kalau ditanya, bila waktu kita kena baca a'udzubillah? Yang pertama, ketika mana kita digoda dan dihasut oleh syaitan. Mudah dia macam ni lah. Kalau kita payah nak buat kebaikan, ataupun kita digoda nak buat keburukan, cepat-cepat kita baca a'udzubillah. Yang kedua, ketika kita nak memulakan baca Quran, nak masuk ke dalam tandas, baca a'udzu billahi min khubusi wal khaba'is kan. Lepas tu ketika nak memulakan salat, kemudian ketika kita marah, ketika mana kita mendengar anjing menyalak dan juga keldai sedang mengeluarkan suara dia pada waktu malam, dia melihat syaitan. Okey, setiap 6 ni sebenarnya ada hadis, cuma saya tak letakkan di dalam nota ni. Sayangnya saya tak letakkan, tapi sebenarnya semua ada hadis dia, rujukan dia. Okey. Cara yang cara yang kelima untuk kita jauhkan daripada syaitan, baca ayat kursi pada waktu pagi sekali, waktu petang sekali, dan ketika nak tidur pada waktu malam. Yang keenam, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam. Yang ketujuh, kita kena sentiasa membaca 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang ke-8, banyakkan zikir pada Allah. Kenapa banyak sangat cara? Kerana syaitan itu musuh kita yang nyata. Dia ada banyak senjata dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia boleh masuk ikut darah ni. Dia boleh masuk ikut darah kita. Dia boleh masuk lubang hidung kita. Dia boleh masuk ketika kita menguap. Jadi kita kena ada satu cara yang kuat. Jadi sampai cara ke-8. Yang ke-9, syaitan ini dia sangat takut pada azan dan iqamah. Tadi kalau azan, syaitan berlari terkentut dia. Habis azan dia datang balik. Iqamah balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari lagi. Lepas tu dia datang balik semula. Syaitan. Yang ke-10, menjaga adab bersin dan menguap. Sebab ketika mana kita menguap, terbuka mulutnya, syaitan masuk. Yang ke-11, jauhkan majlis maksiat dan teman-teman yang buruk. Ketika itu syaitan suka. Dan yang ke-12, sudah pasti kita kena elakkan
mengikuti langkah-langkah syaitan. Antara langkah syaitan, syaitan suka apa? Paling mudah. Antaranya, syaitan suka pada orang membazir. Kan Allah akan bagi tahu kan? Innal mubazzirina kanu min daripada saudara syaitan. Syaitan apa lagi? Tak ada banyak sebenarnya. Syaitan dia cukup suka kalau macam kita makan tangan kiri, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Nabi kata kul biyamini. Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri. Kita kalau kita makan, garpu dekat tangan kanan ke, sudu ke tangan kanan ke, yang masuk mulut tu mesti tangan kanan. Kerana syaitan itu dia makan dengan tangan kiri. Maksud dia, kita kena elakkan daripada ikut cara dia. Sebab itu syaitan ni, dia ada banyak cara-cara dia. Oleh kerana itu, sama-sama kita cari jalan. 12 cara ni semuanya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga pagi ni kita dapat sesuatu, kita dapat maklumat yang kita boleh jadikan sebagai teladan. Sebagai perubahan dalam hidup kita, kita bertindak. Kita tak boleh tangguh dah. Kerana syaitan ini, dia punya tagline dia apa tahu dalam hadis Nabi? Tagline dia, selagi hayat di kandung badan, dia akan menyesatkan anak-anak Adam. Jadi hati-hati. InsyaAllah besok kita masuk ayat nombor 51. Kita masih lagi mempericikan tentang iblis. Boleh baca dulu ayat 51. InsyaAllah besok kita memulakan pembicaraan kita bagi keterangan ayat yang ke-51. Moga-moga kita dapat berkat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وبلا تفئ الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.